Assalamualaikum. Hari ni kita habiskan bab 13 kita. Okey. Jadi hari ni kamu akan belajar berkaitan kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey. Ini adalah satu gambar raja van. Okey, dia ada set A dan sample space. Okey, ni set semester. Okey, jadi macam ni. Okey. So jadi bila ada set A, peristiwa pelengkap adalah yang melengkapkan set A. Jadi inilah nombor-nombor selain daripada set A lah. Jadi bermaksudnya macam ni. Okey, set A. Okey, set A kita ialah dia punya unsur dia apa? Okey, 6, 12, 18 dan 24. Okey, peristiwa pelengkap maksudnya pelengkap. Ataupun kalau belajar bahasa Inggeris tu A complement. Okey, so selain daripada 6, 12, 24 dengan 18. Jadi nombor dia 3, 9, 15, 21 dan 27. Okey, kau bilang cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Okey, cik ulang. A ni, unsur A ialah 6, 12, 18, 24, 4. A complement ni maksudnya pelengkap bagi set A ni lah. Okey, ni. Okey, so ni apa simbol dia? Ingat balik tak? Ni set semester. Set semester ni adalah semua unsur dalam kotak ni termasuk A dan A pelengkap. So maksudnya ada apa? Nombor apa? Ni semua ni lah. Yang paling kecil apa? 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kalau tak celi buat macam tu. Tarik besar sikit. Ni buat besar sikit. Okey, so set semester ni semua sekali lah. Okay. So jadi kalau kita nak tengok kebarangkalian dia, maksudnya kalau pelengkap bagi peristiwa A, maksudnya P kebarangkalian A pelengkap sama dengan kita ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 semua sekali ada apa? Semester ni ada apa? Semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 9. Okey, kalau kebarangkalian untuk A saja kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 per 9. Okey, so bermaksud sebenarnya PA tambah dengan PA tanda mesti sama dengan 1. Okey, jadi betul tak sama dengan 1? PA 4 per 9, PA tanda 5 per 9. Di bawah dia sama 4 campur 5 dia apa? 9. Bila pembawah sama, kita terus tulis pembawah dia 4 campur 5 9 per 9 maksudnya 1. Okey, so jadi kebarangkalian bila tambah set kebarangkalian set A tambah dengan kebarangkalian set A pelengkap, dia jumlah dia kebarangkalian ni adalah 1. Kebarangkalian paling banyak adalah 1. Tak ada 2 ke tak ada. 1. Okey, kita sambung. Contoh ni adalah pada muka surat 288. Seorang pekerja di kedai bunga menyusul 15 jambang bunga mengikut bilangan kuntum, bilangan kiraan ganjil 1 hingga 30 mengikut tertib. Okey, A ialah peristiwa menjual jambangan bunga yang mempunyai bilangan kuntuman bunga dengan nilai kuasa 2
sempurna. Kamu ingat nilai kuasa 2 sempurna? Kalau number of perfect square, kalau bahasa Inggeris, number kuasa 2 perfect kan? Perfect square. Kuasa 2 ni square. Nombor tu bilangan kan? Perfect sempurna. Number perfect square. Ingat balik tengok contoh bab 3.1. Okey, perihalkan peristiwa A komplement ataupun A pelengkap. Dia nak kena tulis dalam bentuk perkataan dan tata tanda set. Okey, jadi langkah pertama, kamu kena menyenaraikan ruang sampel. Sample space urut dia S lah. Okey, macam mana nak jadi ruang sampel? Okey, pekerja tu nyusul 15 jambangan bunga mengikut kuntuman bunga dari kiraan ganjil 1 hingga 30. Jadi kita kena buat 1 hingga 30 tapi kiraan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Okey, semua ni nombor ni ada 15 kan. Sebabnya kita ada nombor 1 hingga 30. Jadi kena ada 15, ganjil pun ada 15. Okey, so jadi sample space kita yang S lah. Okey, so jadi apa yang patut kita buat seterusnya ialah dia nak tulis dalam perkataan. Okey, tapi cikgu tertinggal satu. A kita macam mana? Peristiwa A kita peristiwa dia kata menjual jambangan bunga yang mempunyai nombor kuasa 2 sempurna. Ingat nombor kuasa 2 sempurna. 1 kuasa 2 dapat 1, 2 kuasa 2 dapat 4, 3 kuasa 2 dapat 9. Jadi inilah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, 4 kuasa 2 16 kan? 16 tak boleh lah. Okey, jadi nombor kuasa 2 sempurna. Okey, so jadi sepatutnya nombor kuasa 2 sempurna ni 1 termasuk lah. Nilai kuasa 2 sempurna 1 termasuk. Lepas tu 2 kuasa 2 4 tak boleh kena. 3 kuasa 2 9 masuk. 4 kuasa 2 dapat 16 tak boleh. 5 kuasa 2 25. Sepatutnya 1 termasuk. Sebab dia berkaitan dengan nilai kuasa 2 nilai kuasa 2. Okay. So jadi kalau kita nak tulis dalam perkataan macam mana? A komplement. Dia nak apa tadi? Peristiwa pelengkap A tanda dalam perkataan. Jadi A tanda A pelengkap sama dengan dalam perkataan ialah apa tadi? Peristiwa memilih nombor. Tadi kalau A tu A saja nilai kuasa 2 sempurna. Jadi kalau yang ni bukanlah kan? Dia terbaliklah kan? Bukan kuasa 2 sempurna. Kalau dia suruh tulis dalam perkataan macam ni lah cara dia. Okey, seterusnya yang kedua kita kena buat tata tanda set. Okey, tata tanda set. Jadi apa yang kamu tulis boleh buat A tanda sama dengan ruang sampel kita 1 sampai 29 nombor ganjil. Jadi selain daripada nombor ni 1925 ni itulah A pelengkap ataupun A komplement. Jadi nombor kita ialah tata tanda set mesti tulis kurungan togel ni kan. 3, 5, 7, 9 dah ambil. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 dah termasuk dalam A besar ni kan. Jadi 25 tak belum. 25 tak payah ambil. 27 dengan 29. Okey, siap lah. Ni cara kita tulis dalam bentuk perkataan. Ni cara tulis dalam bentuk tata tanda set. Okey.
Okey, kita tengok contoh seterusnya. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set integer daripada 1 hingga 20. Okey. Jadi kalau macam ni dia dapat ni mestilah sample space lah, ruang sampel. A ialah peristiwa memilih nombor perdana. A ni nombor perdana. Hitung kebaran kalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Okey. So jadi ruang sampel kita ialah nombor integer daripada 1 sampai 20. Kamu tulislah 1 sampai 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, kalau tak mau buat macam tak muat. Okey, tertinggal lagi 20. Okey, bila tak muat kita tulis baris yang seterusnya. Kurungan ni kita buatlah bagi besar sampai bawah sebab dia cover untuk 2 baris. Kalau macam ni cover untuk 1 baris saja. Jadi kita padang, kita buat kurungan besar sikit. Okey. So dia nak peristiwa A. Jadi peristiwa A kamu apa? Nombor perdana di dalam kawasan ni kan? Okey, nombor perdana kita start nombor 2. Okey, 3. Okey, ingat balik nombor 3. Nombor perdana nombor 3, 5, 7 lagi. 8 bukan 9 boleh bagi 3. 10 bukan 11. 12 nombor genap tak boleh. 13. 14 nombor genap. 15 boleh bagi sifir 5. 16 genap. 17. Okey, bagi sifir ni genap. Okey, 19, 20 genap. Okey, habis. So jadi dia nak apa? Hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Peristiwa pelengkap. Bila pelengkap maksudnya A tanda. Okey, kalau A kita ada berapa? A kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Okey. So jadi secara yang mudah kita buat operasi tolak lah. PA sama dengan apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daripada semua sekali ada 20. So kalau kita kecilkan kita dapat 2/5. Okay, so nak cari peristiwa kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okay, so jadi kalau semua kebarangkalian adalah 1, jadi tolak dengan yang set dengan kebarangkalian A tu ialah 25. Jadi kita akan dapat 3/5. 3/5 ni ialah PA tanda pelengkap, kebarangkalian pelengkap. Okey. So kalau cara lain, A tanda ada berapa? Selain daripada nombor ni. 1 tak ambil K. 2 dah ambil. 3 dah. 4 belum. 5 dah. 6 belum. 7 masuk sini. 8, 9, 10. 11 masuk sini. 12, 13 masuk sini. 14, 15, 17 masuk sini. 18. Okey. Okey, kalau ni cara lain lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelah. Okey, tertinggal tu lagi 20. So jadi 2/. Jadi kebarangkalian A pelengkap sama dengan kita ada 12 bahagi dengan semua sekali ada 20. Bila dikecilkan dapat 3/5. Sama tak? Jadi kebarangkalian semua ialah 1. Jadi tolak dengan kebarangkalian set A ni ialah 2/5. Dapatlah 3/5. 3/5 ni ialah pelengkap untuk kebarangkalian set A. Dapatlah jawapan dia. Okey. Kita tengok contoh lain. Ni latihan contoh muka surat 289. Gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan unsur dalam set semester. Hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap set A. Okey, set A ada berapa? A maksudnya ni B duduk dalam perut A, jadi tetap A. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. A ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. 5 kat log pada 5. Jadi semua sekali adalah 10. Jadi maksudnya PA tanda kebarangkalian PA tanda sini sama dengan N bilangan A tanda bagi NS. So A tanda ni kita nak cari peristiwa A kan, pelengkap peristiwa A kan. Ni ada 5 per semua sekali ada 10. Jadi 5 per 10 dapatlah 1 per 2. Okey, boleh? Kau kena faham pelengkap A. Pelengkap A maksudnya A tanda luar pada A. Tu cara dia. Okey. Okey, sekarang kita pergi yang terakhir, kebarangkalian mudah, iaitu menyelesaikan masalah. Daripada apa yang kau faham ni. Okey, kalau seterusnya kita baca soalan dulu. Ni contoh muka surat 290. Seorang usahawan kemeja mampu menghasilkan 80 helai kemeja dalam sebulan. Okey. So dia menjual 15 helai kemeja dalam masa seminggu. Seminggu 15. Okey, keuntungan 15 kemeja tersebut ialah 135. Hitung kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan. Okey, hitung kemeja dalam sebulan. Hitung kemeja yang dijual sebulan. Kebarangkalian sebulan. Okey, so dia jual kemeja 80 helai sebulan. Jadi nak cari kebarangkalian kemeja dijual dalam sebulan, macam mana nak buat? Okey, so dia berjaya jual 15 helai. Terjual. Memang kamu kena baca banyak kali baru kamu faham apa yang dia minta. Dia hasilkan 80 helai. 15 yang dia berjaya jual. Jadi kebarangkalian untuk A ialah semua sekali 80 kan. Jadi untuk NS bilangan untuk ruang sampel 80. N bagi A ni kalau kita buat urut lain tak apa, nak buat A senang lah. Kita ada 15. Jadi kebarangkalian A ialah 15 daripada 80. So kita akan dapat 3. Okey, so kalau kamu perasan ada kesilapan kat sini. 15 ni ialah seminggu. Jadi kalau sebulan 15 kali 4 lah, dapat 60. So kat sini salah lah, di 60. So sini 60. 60 per 80 dapatnya bila diringkaskan dapatlah 3 per 4. Okey, hitung keuntungan yang diperoleh dalam masa 2 bulan. Dia nak tahu untung yang boleh diperoleh dalam 2 bulan. Okey, sebulan dia boleh jual, harga untung 15 helai tu 135. Jadi kalau sebulan 15 untuk 15 helai tu 135. 15 minggu. Kalau 4 minggu jadi 135 kali dengan 4 lah. Sebab seminggu dia untung RM135 untuk 15 helai. So kita dapat minggu darab dengan 4 lah. Jadi kita akan dapat 10. Okey, so jadi untuk sebulan dia dapat RM540 sebulan. Jadi kalau 2 bulan sama dengan RM540 darab 2. So jumlah dia RM1080. Okey, kebarangkalian baju yang tak terjual, yang terjual dan tak terjual dalam masa sebulan. Jadi kebarangkalian terjual yang kita jual 3/4.
tak terjual, maksudnya sebalik je, kebaran kalian kita ada 1. Jadi tolak hak yang ni 3/4 ni ialah 3/4 ini. Yang kita jawab soalan A ni ialah terjual. Tak terjual, semua sekali kebaran kalian 1. Jadi tolak terjual, dapatlah tak terjual. So dapatlah 1/4. Siap, tu saja. Mudah kan? Okey, cikgu try ambil contoh latihan. Jom cuba. Ni dalam buku teks lah, muka surat 291. Dalam satu kebaran kalian, teka silang kata, seorang pelajar telah menghantar 15 borang penyertaan. Kebaran kalian untuk peserta tersebut menang ialah 3/5. Berapakah jumlah borang penyertaan dalam tandingan itu? Okey, so jadi dia kata dalam satu pertandingan silang kata seorang peserta telah hantar 15 borang. Kebaran kalian untuk peserta itu menang ialah 3/5. Berapakah jumlah borang penyertaan dalam tandingan itu? Okey, macam ni lah. Kita buat ini. Kalau kita nak cari kebaran kalian untuk peristiwa A, jadi bilangan unsur bagi set A bahagi dengan bilangan sample space kan, ruang sampel. Okey, lepas tu kita tahu bilangan untuk peserta ni dia hantar 15. Okey, so jadi semua sekali kita tak tahu kat sini, kita tahu X lah. Okey, tapi kebaran kalian yang kita dapat ialah 3/25. Jadi kita kena buat ni lah cara dia. Kita buat darab silang. Kalau kita buat darab silang, kita akan dapat 3X sama dengan 15 kali 25, 375. Jadi X sama dengan 375 bahagi 3. Jadi X sama dengan X sama dengan, tekan kalkulator, dapat 125. Jadi apa? Bilangan borang penyertaan semua sekali ialah 125. Okey, itu saja.